Chapter 3, Nutrition in Plant. Jadi cikgu akan cuba terangkan lah chapter 3 ni. Kamu boleh buka muka surat 68 ya. Chapter 3, Nutrition in Plant, buku teks. Jadi cikgu punya nota ni memang ambil daripada buku teks lah ya. Jadi yang sebelum ni cikgu buat tentang dalam bahasa Melayu. Yang ini nota dia adalah bahasa Inggeris, tapi penerangan dalam bahasa Melayu lah. Okey, kita pergi dululah apa benda yang kita akan belajar. Kita akan cuba fahamkan dalam chapter 3 ni. Yang pertama adalah plant nutrient. Okey, keperluan tumbuhan lah untuk dia teruskan kehidupan. Macam manusia lah. Apa keperluan tubuh badan kita untuk dia meneruskan kehidupan? Kita memerlukan amino acid, memerlukan glukosa, memerlukan vitamin. Jadi sama juga dengan tumbuhan. Tumbuhan dia memerlukan nutrien-nutrien tertentu untuk dia meneruskan kehidupan. Jadi dia ada proses hidup di situ. Jadi apa contoh proses kehidupan yang dilakukan oleh tumbuhan? Ada tumbesaran, dia membesar. Kalau kita ada pokok dekat luar rumah kita, mungkin kita boleh bilang ada 5 daun je mula-mula. Kemudian masa berjalan, daripada 5 daun tu jadi 10 daun. Masa berjalan lagi, daripada 10 daun tu jadi 15 daun. Jadi itu adalah proses pertumbuhan lah. Dia akan banyakkan daun dia untuk dia tinggikan proses fotosintesis, supaya nanti tumbuhan tu dapat besarkan dia punya batang dia kan. Dia tebalkan batang dia untuk dia sistem sokongan lah. Jadi untuk plant nutrient ni, kamu nak kena tahu dia ada juga makronutrien dan mikronutrien. Jadi manusia pun samalah, ada makro dengan mikro. Jadi yang paling mudah sekali kita nak bezakan, makro ni diperlukan oleh tumbuhan tu dengan kadar yang lebih tinggi lah berbanding dengan mikro. Mikro ni diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. Jadi dengan kuantiti yang sedikit, dia dapat teruskan kehidupan dia. Kemudian kamu kena faham juga tentang knob culture. Jadi siapa yang terlibat dengan industri perladangan ni, yang dia tanam sayur-sayuran ke, tanam pokok-pokok ke, jadi kemungkinan dia kena tahulah ada knob culture, di mana dia ada bahan-bahan nutrien yang tertentu yang diletakkan dalam satu medium yang cukup untuk pertumbuhan tumbuhan tu. Okay, untuk tumbesaran tumbuhan tu cukup. Dia semua ada. Makronutrien ada, mikronutrien ada. Jadi tumbuhan tu dapat membesar dengan bagusnya. Tak kira lah kalau dia nak guna medium apa sahaja. Ada dia guna medium tanah, ada dia guna medium sabut kelapa, ataupun dia guna sekam padi, ataupun dia nak guna udara pun boleh ya. Kalau udara tu dia ada semua bahan-bahan nutrien yang diperlukan, jadi tumbuhan tu boleh hidup. Ataupun dia nak guna medium air pun boleh juga, ataupun dia nak guna medium batu bata tu, dia guna medium tu, asalkan dia ada semua keperluan nutrien ni, jadi tak ada masalah, tumbuhan tu boleh teruskan kehidupan dia. Kemudian kita nak tengok kepada struktur akar. Ya, struktur akar root structure. Sebab ada dalam silibus kamu ni, cikgu terang lah ya. Seterusnya, nutritional adaptations of the plant. Jadi macam mana tumbuhan tu dia beradaptasi, dia kekal bertahan di persekitaran dia untuk memastikan dia dapat semua nutrien yang diperlukan. Ya, macam mana tumbuhan tu dia beradaptasi, dia bertahan, teruskan kehidupan dia, tidak mati, tidak layu, tidak terbantut, teruskan kehidupan dia dengan persekitaran yang berbeza. Jadi ada persekitaran dia tinggi kandungan air dia, ada persekitaran dia kurang kandungan air dia, ada persekitaran sangat-sangat kering, ada persekitaran sangat-sangat panas. Jadi dia ada ciri-ciri adaptasi pada tumbuhan tu untuk dia kekal bertahan pada tempat tu. Jadi macam mana dia punya ciri-ciri tu, dia punya adaptasi itu untuk dia dapatkan semua nutrien-nutrien yang ada, ataupun untuk dia kekalkan semua nutrien yang dia dah dapatlah, dia dah ambil. Jadi itu sekadar sepintas lalulah cikgu pergi daripada awal sehingga akhir. Apa benda yang kamu nak kena fahamkan dalam tajuk yang ketiga ni, atau bab yang ketiga ni, nutrition in plant.
Cikgu dah sebut muka surat 68 kan, bukan 68, 60. Awal-awal sikit lah kita pergi muka surat 60 ni, kita tengok untuk necessity of macronutrient in plant. Ya, jadi kita ada dua sini, ada makronutrient dengan micronutrient. Ya, jadi ada makronutrient, ada micronutrient. Dia tak bagi tahu lah dalam buku teks kamu, dia tak bagi tahu makronutrient tu berapa kuantiti dia tak bagi tahu. Just kita boleh faham kan, kalau sebut makronutrient ni needed in the large quantity, diperlukan dalam kuantiti yang agak besar lah, berbanding dengan micro diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. Jadi di sini ni makronutrient ni dia ada pembahagian melibatkan karbon, oksigen dengan hidrogen. Tapi karbon, oksigen, hidrogen ni mudah didapati lah sebab di udara dia banyak. Seterusnya kita ada nitrogen, iaitu makronutrient yang seterusnya. Ada potasium, ada kalsium, ada magnesium, ada fosforus, ada sulfur. Jadi mungkin kalau kamu selesa dengan table, jadual muka surat 61 tu lah. Okey, muka surat 61. Itu melibatkan makronutrient. Sama je cikgu ambil daripada situ juga. Jadi cikgu tulis semula lah. Okey, dengan cara yang cikgu rasa senang nak terang kepada pelajar-pelajar. Karbon, oksigen dengan hidrogen, apa fungsi dia? Dia adalah komponen yang sangat penting dalam carbon cycle. Jadi kitar karbon ni dia daripada udara, dia masuk ke tanah, keluar balik ke udara, masuk balik ke tanah, keluar balik ke udara. Jadi dia ada komponen-komponen dalam kitar karbon tu yang akhir sekali ada pergerakan. Karbon tu daripada udara masuk ke tanah, tanah pergi ke udara. Ya. Jadi sebab apa kadang-kadang dengan adanya kitar karbon tu dia bergerak lah di dalam ekosistem tu. Kemudian ada melibatkan oksigen cycle, kitar oksigen. Ya, kitar oksigen. Kitar oksigen ni selalunya melibatkan udara pergi ke tumbuhan. Sebab apa? Tumbuhan tu yang hasilkan oksigen. Kemudian dilepaskan di udara oksigen. Oksigen tu diambil oleh haiwan atau tumbuhan. Dilepaskan karbon dioksida. Karbon dioksida tu digunakan oleh tumbuhan. Jadi dia ada carbon cycle juga, kitar karbon juga di situ. Kemudian kita ada organic compound of plant. Okey, organic compound of plant. Jadi dia akan membina tumbuhan tu lah, dia membina tumbuhan tu. Tumbuhan tu kamu kena ingat semua bahan-bahan yang kamu nampak depan mata kamu tu, jari jemari kamu, tulang belulang, back kamu tu, semua asas dia ada tulang belakang dia yang kita panggil sebagai karbon. Dia mesti ada karbon. Okey, jadi karbon tu dia akan membentuk sesuatu sebatian ataupun sesuatu benda tu. Jadi karbon ni adalah yang digunakan secara banyaknya lah, ya, digunakan secara banyaknya. Jadi sama juga karbon ni akan membina tumbuhan tu, membina bahagian batang dia, membina bahagian akar dia, membina bahagian daun dia. Dan kamu akan belajar lah tentang karbon ni dalam kimia sebenarnya. Dia ada rantai karbon tu kan, C. Cikgu nak terang lanjut cikgu tak ingat lah, ya. Last cikgu belajar dulu 10 tahun lepas, belajar kimia dekat matrikulasi. Okey, lepas tu tak belajar dah kimia. Degree pun cikgu tak ambil kimia ni, ambil biologi dengan matematik. Jadi tak faham sangatlah kimia. Jadi itu antara yang cikgu boleh terangkan kepada kamu lah. Mungkin kamu yang belajar kimia ni lagi pandai daripada cikgu lah, sebab kamu fresh lagi belajar berbanding dengan cikgu yang dah lama tinggal kimia ni. Kemudian synthesis of sugar. Jadi dia digunakan dalam synthesis of sugar. Sugar pun dia ada karbon, ya kan? Sugar ada karbon. Dia ada C6H12O6. Ada 6 karbon di situ. Ada dia guna hidrogen, ada oksigen, karbon, hidrogen, oksigen. Sugar, yang ni glukosa. Glukos. Jadi maksudnya untuk hasilkan glukos ni dia memerlukan karbon. Jadi tanpa karbon, tumbuhan tu mungkin tak boleh nak menghasilkan glukosa, ya, tak boleh nak menghasilkan glukosa. Jadi dia nak guna karbon ni, dia ambil selalunya daripada udara lah, karbon dioksida. Itu ada sumber karbon. Dia tak ada masalah sangat. Sebab apa? Sebab ni karbon, oksigen dengan hidrogen ni dia ada banyak di udara.
dia ada banyak di udara. Jadi jaranglah kalau dia nak berlaku deficiency ataupun kekurangan tu, dia jarang nak berlaku. Jadi kalau deficiency ini akan menyebabkan tiada proses fotosintesis. Jadi bila tiada proses fotosintesis, akan kurang oksigen, tiada glukos yang dihasilkan, tumbuhan akan mati. Tumbuhan matilah sebab tiada glukosa dihasilkan oleh tumbuhan tu. Jadi dia tiada makanan. Jadi bila dia tiada makanan, dia tak boleh nak hasilkan ATP. Ya, dia tak boleh nak hasilkan ATP. Sebab apa? Glukosa ni dipecahkan, dia akan jadi ATP. Kalau tiada ATP, dia tak boleh berlaku tumbesaran. Tumbuhan tu tak boleh nak membesar. Proses mitosis tak boleh nak berlaku. Banyak lagi lah sistem-sistem dalam tumbuhan tu akan terganggu. Antaranya kalau kamu dengar atau ingat ATP ni adalah antara salah satu faktor utama, bahan utama dalam pengangkutan aktif. Jadi tiada sekarang ni pengangkutan aktif pada tumbuhan. Tumbuhan tak boleh nak ambil nutrien-nutrien yang ada pada tanah tu masuk ke dalam akar. Semua ni akan memberi masalah kepada tumbuhan tu yang akhirnya menyebabkan tumbuhan tu mati. Jadi tumbuhan kena letak di udara lah, kena ada pada udara. Kalau kita letak pada kawasan yang tiada udara, dia tak boleh nak hidup. Sebab apa? Di udara ni dia ada banyak sumber karbon, oksigen dan hidrogen. Jadi kat bumi ni mestilah ada udara kan. Kecuali lah kamu pergi tanam tumbuhan tu dekat angkasa lepas. Angkasa lepas tiada udara. Yang cikgu tahulah ya, tiada udara, tiadalah kandungan oksigen di angkasa lepas. Sebab itulah kita tak boleh hidup di angkasa lepas. Kita akan sesak nafas. Okay, sebab apa? Tiada oksigen yang masuk. Jadi dia tak boleh nak hidup. Boleh ya? Jadi itu yang pertama, kita ada karbon, oksigen, hidrogen. Seterusnya kita ada nitrogen. Nitrogen fungsi dia apa? Chlorophyll formation. Okay, chlorophyll formation. Chlorophyll ni ada di dalam mana? Ada di dalam chloroplast. Kamu jangan tertukar antara chlorophyll dengan chloroplast. Ada orang dia confuse. Cikgu dulu pun waktu belajar, waktu tingkatan 5, tingkatan 4 pun kadang-kadang, bukan kadang-kadang, awal-awal tu masih lagi keliru. Yang mana satu chlorophyll, yang mana satu chloroplast. Okay, jadi yang kamu kena ingat, chloroplast tu organel, komponen utama di dalam tumbuhan, dalam sel tumbuhan. Di dalam chloroplast tu ada klorofil yang memberi warna hijau kepada chloroplast tu. Jadi maksudnya chloroplast tu lagi besar berbanding dengan klorofil. Dan klorofil ni duduk di mana? Dia ada pada thylakoid. Jadi apa beza thylakoid grana dengan granum pula? Itu cikgu ada ajar lah fotosintesis sebelum ni. Hopefully kamu boleh pergilah video yang sebelum ni, video yang bab kedua tu. Dengarkan penerangan cikgu tu ya. Cikgu kalau nak ulang balik video ni nanti jadi lama sangat. Jadi kamu marah pula kat cikgu ya. Jadi chlorophyll formation green color. Kemudian main component, function dia adalah main component. Dia adalah komponen utama. Nitrogen ni adalah komponen utama yang membina protein. Okay, yang membina protein. Jadi kena ada nitrogen tu untuk dia membina protein. Jadi dia komponen utama juga dalam nucleic acid. Jadi untuk bina nucleic acid tu kena ada komponen nitrogen. Jadi tanpa nitrogen ni nucleic acid tak boleh nak terbina. Jadi bila tak boleh nak terbina, masalah lah, takkan sel tu tiada bahan genetik. Nucleic acid ni bahan genetik ya, genetic structure yang akan memberi ciri kepada tumbuhan tu. Tumbuhan tu daun ni nak bentuk macam mana? Nak bentuk dia bujur ke, nak bentuk bulat ke, nak bentuk berjejari ke? Kalau kamu tengok keluar rumah kan, kamu tengok daun tu dia macam-macam bentuk dia ada. Okey, ada macam-macam bentuk. Ada bentuk kecil, ada bentuk besar, ada bentuk sederhana, ada bentuk bulat, ada bentuk bujur, ada bentuk runcing, ada bentuk yang macam jejari, ada macam-macam bentuk daun tu. Batang dia pun sama juga. Jadi, apa yang menyebabkan semua bentuk-bentuk ni boleh terbentuk? Bentuk banyak sangat sebut kan. Disebabkan oleh bahan genetik ni lah, bahan genetik yang akan mencirikan tumbuhan tu macam mana. Nucleic acid. Jadi tak boleh nak terbentuk nucleic acid. Kemudian fotosintesis enzim. Jadi enzim, kamu kena ingat ya, enzim dia bukan hanya terlibat dengan proses pencernaan sahaja. Jadi bila sebut enzim ni terus terbayang proses pencernaan. Tak ya, enzim ni adalah bahan yang memangkin proses di dalam
tumbuhan, di dalam organisma. Jadi banyak sebenarnya proses-proses metabolisme ni, atau chemical metabolisme ke biometabolisme ke, yang memerlukan enzim untuk mempercepatkan tindak balas tu. Dalam darah dia ada, dalam sel dia ada, dalam mitokondria dia ada. Banyaklah tempat yang memerlukan enzim ni. Jadi salah satu untuk membina enzim ni adalah nitrogen, terutama sekali fotosintesis enzim. Jadi dalam fotosintesis tu ada enzim. Okay, dia akan mempercepatkan kadar tindak balas sebab dia pemangkin, dia katalis. Dia juga adalah main component dalam respiration enzim. Okay, respiration enzim. Enzim yang terlibat dalam pernafasan lah. Dia selalunya yang melibatkan pernafasan ni cellular respiration lah. Cellular respiration ni dia berlaku di dalam sel. Berlaku dua tempat. Yang pertama berlaku di sitoplasma, cytoplasm. Yang kedua dia akan masuk ke dalam mitokondria. Jadi selalunya dalam mitokondria ni dia ada enzim yang sangat-sangat banyak. Cikgu dulu waktu belajar penat lah nak hafal nama-nama enzim tu. Okey, sekarang ni bila dah tak terlibat ke tak mengajar ke, jadi tak perlu nak ingat sangat lah. Jadi kamu yang kemungkinan akan belajar dan akan duduk exam, yang akan jawab soalan-soalan berkaitan dengan enzim-enzim ni, nak tak nak kena ingat dan kena tahulah. Sebab apa? Dengan ingatan kamu tu, kamu jawab soalan dan akan memberi markah. Ya. Jadi kalau tak ingat, tak ada markah lah kat situ. Jadi respiration enzim. Kemudian apa yang akan terjadi kalau kurang nitrogen ni? Jadi kalau kurang nitrogen ni, dia akan menyebabkan klorosis. Klorosis ni adalah yellowing leaf. Daun tu akan menguning. Kalau kamu nampak pokok-pokok, kadang-kadang pokok tu dia asal dia warna hijau. Ya, kamu jangan pergi tengok pokok yang warna kuning. Memanglah kita nampak daun dia kuning sebab dia memang asal usul dia, nenek moyang dia semua warna kuning. Itu lain lah. Memang pokok tu warna kuning. Ni tak, pokok yang asal dia berwarna hijau, dia mengalami kekuningan. Ya, jadi itu adalah salah satu kekurangan nitrogen, klorosis ni. Ini terutama sekali mature leaf lah, daun yang matang. Kemudian underlying leaf akan fall off. Daun-daun yang bawah akan jatuh. Protein synthesis disrupted. Jadi penghasilan protein akan terganggu. Penghasilan protein ni di mana? Di ribosom lah. Kamu jangan ingat tumbuhan sel tiada ribosom ya. Dia kena hasilkan hormon juga. Jadi hormon ni dia ada asas daripada protein. Jadi untuk dia membina ataupun untuk dia jalankan proses protein sintesis ni, dia kena ada nitrogen. Kemudian akan menyebabkan tumbuhan tu terbantut. Ya. Tumbuhan terbantut lah. Sepatutnya tinggi dia 3 cm. Dia ambil masa dalam setahun, tapi ini 1 cm saja. Tak naik-naik. Kita duk tunggu bila lah dia nak makin tinggi, makin banyak daun. Tak naik-naik, tak banyak-banyak daun. Daun tu kadang-kadang mungkin ada sehelai 2 helai saja. Kita duk pelik lah kenapa tumbuhan ni. Jadi kemungkinan dia ada nutrien-nutrien tertentu yang kurang pada tanah tu. Ya, kurang pada tanah. Kemudian ada potassium. Potassium function dia involve in protein synthesis. Terlibat dalam protein sintesis. Protein sintesis ni di mana? Di ribosom. Cikgu duk ulang banyak kali ni dengan harapan kamu faham. Kenapa protein sintesis penting? Penghasilan hormon. Tak maaf lah ya. Penghasilan hormon. Penghasilan hormon untuk apa? Untuk tumbuhan tu jalankan proses harian dia. Antaranya dia mestilah ada hormon auksin contohnya. Auksin ni adalah untuk dia punya tumbesaran. Dia ada gibberellin, dia ada cytokinin. Ada banyak lagi lah, cikgu kena pergi kepada bahagian tu. Jadi ada hormon-hormon tertentu yang dia dihasilkan dalam proses protein sintesis. Dan ada juga enzim-enzim yang dihasilkan oleh tumbuhan-tumbuhan. Contohnya enzim yang digunakan dalam proses respirasi. Enzim yang digunakan dalam proses fotosintesis. Jadi enzim-enzim ni dihasilkan di mana? Di ribosom. Secara
refresh balik ingatan kamu, ribosom ni ada banyak di mana? Ada banyak di jalinan endoplasma kasar, rough endoplasmic reticulum. Jadi kena ada potasium. Potasium ni akan bantu dalam protein sintesis. Kemudian dia involve in carbohydrate metabolism. Jadi untuk dalam penghasilan karbohidrat lah. Jadi tumbuhan dia boleh hasilkan karbohidrat ya. Contohnya pokok padi. Pokok padi boleh hasilkan karbohidrat. Kenapa dia boleh hasilkan karbohidrat? Sebab memang genetik dia dan ditanam adalah untuk nasi, untuk beras. Yang beras tu akan dimasak jadi nasi lah. Ya. Jadi dia ada tindak balas ataupun proses kimia dalam karbohidrat. Kemudian dia cofactor of some enzim. Okey, cofactor tu maksudnya tanpa kehadiran dia enzim tu tak dapat nak berfungsi. Jadi enzim ni dia memerlukan cofactor. Bukan semua enzim lah. Jadi ada enzim-enzim tertentu dia memerlukan cofactor. Jadi cofactor tu akan activate the enzyme to work, to function. Jadi without the cofactor, the enzyme will not function. Tapi bukan semua lah. Ada enzim yang tak memerlukan cofactor. Kemudian dia maintain plant turgidity. Plant turgidity, kesegahan tumbuhan tu. Jadi dengan adanya potasium ni, dia akan cuba kekalkan plant turbidity lah ya. Jadi plant tu akan bukan semakin segah, kekal segah. Deficiency, protein synthesis disrupted. Jadi dah terbalik dengan yang atas tu lah. Jadi mungkin dia akan ganggu penghasilan enzim ke, penghasilan hormon ke akan terganggu kalau kekurangan potasium. Kemudian leaf age. Jadi di hujung-hujung daun tu kan, di daun bahagian hujung dia tu, keliling dia tu akan yellowish. Jadi itu adalah melibatkan potasium, kurang potasium. Kemudian premature plant cannot survive. Jadi kalau tumbuhan tu masih kecil lagi, contohnya macam dia baru keluar, baru germinate, dia baru bercambah, akar dan pucuk dia baru keluar, kemudian sikit-sikit dia nak hasilkan daun-daun yang baru, nak berlaku tumbesaran lah. Jadi kemungkinan kalau kurang potasium dekat tanah itu akan menyebabkan premature plant tu cannot survive. Dia tak boleh nak survive. Seterusnya kita ada calcium. Jadi calcium function dia main component of middle lamella. Jadi untuk penghasilan middle lamella ni dia memerlukan kalsium. Dia macam penghasilan tulang belulang dia lah untuk menyokong daun lamella tu ya. Kemudian dia juga adalah main component dalam cell wall. Jadi dia perlukan untuk pembinaan dinding cell wall dan spindle fiber. Spindle fiber ni dia penting dalam proses mitosis. Jadi mitosis tu ada penghasilan spindle fiber. Kamu jangan pergi sebut centriole pula. Centriole tidak ada dalam sel tumbuhan. Sel tumbuhan tiada centriole. Hanya ada pada sel haiwan sahaja. Tetapi dia masih ada lagi spindle fiber yang akan attach dengan centromere. Okay. Kemudian dia akan tariklah, pisahkan kromatik beradik itu, sister kromatik to opposite pole. Okay. Boleh lah ya. Itu ulangan sikit-sikit lah, tapi cikgu tak pergi detail lah ya. Kalau nak detail kamu kena pergi tengok balik video tu. Kemudian deficiency, kekurangan. Kekurangan tu maksud dia kurang dapat ataupun kurang sumber nutrien tu dalam tanah dia, menyebabkan dia tak boleh nak ambil secara mencukupi. Dia tak cukup bahan nutrien ni. Jadi deficiency dia akan stunted growth. Tumbuhan tu akan terbantut. Leaf distorted lobe. Jadi ada sesuatu yang berlaku pada leaf tu, distorted. Okay, distorted. Distorted ni dia tak sama macam yang asal. Asal dia mungkin dia bentuk besar kan, lepas tu bentuk ada runcing. Jadi kemungkinan dia tak sama dah yang bentuk asal dia tu, ada sesuatu berlaku pada daun tu. Kemudian part between leaf vein become yellowish. Jadi di antara leaf vein tu jadi yellowish. Seterusnya kita ada magnesium. Jadi magnesium ni function dia main component chlorophyll molecule structure. Jadi dalam penghasilan chlorophyll ni, main component dia adalah magnesium. Chlorophyll ni ada di dalam mana? Ada di dalam chloroplast. Dia berada di mana? Berada pada thylakoid.
Jadi kena tahu ya beza antara thylakoid, grana dan granum. Pertama sekali, siapa yang nak jawab dalam bahasa Inggeris ni, dia ada singular dan plural. Okay? Singular dan plural. Grana tu dia plural, granum tu dia singular. Jadi kamu kena beza juga. Thylakoid tu yang mana satu pula? Dia adalah sac disc, untuk satu bahagian daripada granum tu. Okey. Seterusnya, dia activate certain plant enzim. Jadi dia ni dia activate certain plant enzim. Dia bukannya cofactor ya. Dia hanya activate saja. Dia ada macam-macam. Tumbuhan ni kajiannya sangat-sangat meluas lah. Jadi ada banyaklah researcher, pengkaji yang dah beratus tahun ni mengkaji tentang tumbuhan. Jadi dia ada, kadang dia guna sebagai cofactor, inhibitor, dia guna sebagai coenzim. Jadi ada banyak-banyak nama ni. Jadi untuk level kamu tak perlulah terlalu sangat benda ni. Sebab apa tiada dalam silibus. Nanti kamu dah sambung belajar, nanti mungkin ada dalam silibus kamu tahulah. Tapi untuk yang magnesium ni, dia hanya bagi tahu sebagai activate certain plant enzim. Kemudian dia involve carbohydrate metabolism. Jadi dalam penghasilan karbohidrat ataupun dalam tindak balas yang melibatkan karbohidrat, dia memerlukan kehadiran magnesium. Okey, kehadiran magnesium. Magnesium tu penting dalam proses tu. Ya, sebagai contoh, kita nak proses apa? Kita nak buat roti. Proses nak buat roti. Jadi nak buat roti itu, antara bahan yang sangat diperlukan nak buat roti ni adalah tepung gandum contohnya. Jadi bahan apa lain yang diperlukan untuk buat roti? Kita perlukan yeast, kita perlukan gula, kita perlukan garam, kita perlukan air, kita perlukan bekas kita nak uli dough tu, cok campur. Lepas tu kita kena ada ketuha untuk bakar roti tu. Jadi semua tu diperlukan. Jadi kalau tiada ketuha, macam mana kita nak masak roti tu nak jadi roti? Kalau tiada tepung, lagilah bermasalah roti tu nak jadi macam tu. Kalau tiada garam, mungkin roti tu tiada rasa apa-apa, tak jadi roti yang sempurna. Semua tu akan ganggu gugat proses yang ada. Kemudian deficiency. Ya, cikgu rasa cikgu dah pergi kan. Part between mature leaf, because dah red spot on the leaf surface dah. Dia ada red spot on the leaf surface. Kemudian dia ada lobe. Lobe ni bercuping kan. Okay. Cikgu pun tak pastilah lobe tu macam mana. Cikgu bukan minat sangat dengan tumbuhan ni, tapi kan disebabkan ada dalam silibus kamu, nak tak nak kena terangkan jugalah kamu ya. Tapi tak adalah susah sangat. Nak kata tumbuhan ni susah sangat pun tidak juga. Dia sedikit mudah berbanding manusia. Manusia tu lagi complicated. Manusia punya sistem lagi complicated. Jadi lobe, leaf tu dia macam bercuping. Cikgu pun tak tahu macam mana dia bercuping. Mungkin boleh tengoklah dekat kamu punya taman dekat luar rumah kamu, ada tak pokok-pokok yang ada lobe-lobe ni. Kemudian phosphorus. Jadi phosphorus function dia untuk sintesis nucleic acid, untuk penghasilan nucleic acid ya, untuk penghasilan nucleic acid. Dia terlibat dalam penghasilan nucleic acid. Jadi dalam penghasilan nucleic acid ni bukan semudah yang kita sangka lah proses tu ya. Dia ada the detail process that happen during the nucleic acid synthesis. Kemudian dia juga terlibat dalam penghasilan ATP, adenosine triphosphate. Kemudian dia juga adalah dalam terlibat dalam phospholipid in the plasma membrane. Nampak pun ada fosfor kan, di phospholipid. Jadi dia terlibat dalam synthesize phospholipid in the plasma membrane, synthesize ATP, synthesize nucleic acid. Kemudian function dia juga sebagai coenzyme in the photosynthesis, coenzyme in the respiration. Kita dengar coenzyme pula. Coenzyme ni salah satu jenis lah yang ada dalam cofactor. Jadi ada cofactor lah, coenzyme lah, bioenzyme lah, apa macam-macam lah. Cikgu tak ingat lah secara detail dia. Tapi yang cikgu setakat ni, cikgu rasa boleh ingat sikit-sikit. Cofactor tu dia besar. Jadi pembahagian dalam cofactor tu dia ada organik dengan inorganik. Kemudian salah satunya di dalam cofactor tu ada coenzyme. Dia ada pencirian yang lebih detail lah tentang coenzyme ni.
ya, pencirian yang lebih detail. Jadi cofactor ni dia akan bantu enzim tu untuk berfungsi pada kadar yang paling bagus sekali. Jadi tanpa kehadiran cofactor ni, enzim tu akan bermasalah lah, ataupun dia kurang sangat nak berfungsi dalam dia nak membantu dalam tindak balas yang ada di dalam badan. Okey, cofactor. Jadi coenzim adalah sebahagian daripada cofactor tu. Kalau kamu rasa cikgu salah penerangan tu, kamu boleh bagi tahu ya. Tapi ini seingat cikgu lah, coenzim ni adalah pembahagian di dalam cofactor tu, ya, dan diperlukan untuk enzim tu memaksimalkan untuk dia berfungsi pada kadar yang paling bagus sekali dengan adanya cofactor ni. Samalah juga untuk coenzim, ya, sama juga untuk coenzim. Tapi bukan semua enzim memerlukan, ya. Ada enzim tak perlu, jadi tak payahlah, ya. Jadi dia sama juga, dia akan attach dekat kawasan enzim, dia akan attach dekat kawasan enzim, kemudian ada substrate yang akan attach kan, barulah dia dapat berfungsi dengan paling bagus sekali. Jadi kalau tiada cofactor ni, dia kurang sedikit lah dalam dia punya fungsi tu. Jadi ini dia akan bantu dalam proses fotosintesis dan bantu dalam proses respiration. Seterusnya apa akan berlaku bila berlaku kekurangan? Root growth not healthy. Jadi root growth not healthy, dia akan menyebabkan dark green, dull color leaf form. Older leaf have red and purple spot. Baca pun boleh faham lah, ni sesuatu yang berlaku pada daun tu, ya. Dia ada dark green lah, dull color leaf form lah, older leaf have red and purple spot lah. Semua tu yang akan berlaku pada tumbuhan. Seterusnya kita ada sulfur. Sulfur ni component of few amino acid. Okey, jadi dalam pembentukan amino acid ni, dia memerlukan sulfur. Kemudian dia adalah one of the vitamin B constituent. Okey, dalam vitamin B tu dia memerlukan ataupun dia ada jujukan sulfur ni dalam vitamin B. Kemudian dia adalah few type of coenzym. Jadi sulfur ni adalah few type of coenzym. Cikgu dah terang tadi tentang coenzym, cofactor. Deficiency, leaf atau whole plant turn yellow. Yang ni dia akan turn yellow. Jadi kita akan masuk kepada micronutrient. Jadi banyak juga micronutrient ni, ya. Micronutrient need in small quantity, diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. Kita pergi dulu yang pertama ni, klorin. Klorin function dia equilibrium of the osmotic pressure in cell. Jadi dia ada osmotic pressure, tekanan osmotik lah, tekanan osmosis. Jadi dia melibatkan tekanan air lah selalunya, ya. Dia ada melibatkan tekanan air. Tekanan-tekanan ni kamu belajar dalam fizik, ya. Kalau kita bagi sesuatu tekanan kepada contohnya baju tu akan berubah bentuk lah. Okey, jadi kita boleh rasa, contoh kamu tekan tangan kamu tu ke tangan yang satu lagi, kamu dapat rasa tekanan tu. Sama jugalah bila sebut tentang osmotic pressure ni, adalah tekanan yang disebabkan oleh air yang memberi tekanan kepada sesuatu tempat tu. Dia ada satu lagi kita panggil sebagai hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure ni dia tekanan bendalir, cecair kepada sesuatu bahagian, sesuatu permukaan. Ni kalau dalam tubuh badan kita ni, selalunya bila sebut tentang osmotic pressure, hydrostatic pressure, ini melibatkan darah lah. Darah tu bila dia mengalir, dia akan memberi tekanan kepada dinding salur darah tu, ya. Kalau ini cikgu nak cerita tentang osmotic pressure lah. Jadi tekanan yang disebabkan oleh air pada sel. Dan seterusnya adalah photosynthesis reaction. Jadi dia terlibat dalam fotosintesis. Kemudian deficiency, kalau kekurangan klorin ni kurang, dia apa akan jadi? Dia akan menyebabkan tumbuhan tu layu. Tumbuhan layu, root growth akan slow. Dia pertumbuhan untuk akar tu akan perlahan. Leaf akan membentuk klorosis, ya. Kemudian slow fruit production. Penghasilan buah tu akan perlahan ataupun kurang. Seterusnya kita ada iron. Iron function dia cofactor in the chlorophyll synthesis. Jadi dalam
chlorophyll synthesis ni dia adalah cofactor. Cofactor ni selalunya melibatkan enzim lah ya, enzim. Jadi cikgu dah sebut tadi kan, cofactor, coenzim. Kemudian ada apa lagi ya, macam-macam sebenarnya tentang apa ni, coenzim, tentang cofactor. Cofactor tu yang besar dia. Di dalam cofactor tu, antara pembahagian yang lebih mendalam, kita ada coenzim. Jadi ini semua dia akan membantu enzim tu untuk dia bertindak balas. Selalunya bertindak balas dengan substrate lah, substrate. Okey, kemudian growth of young plant, pertumbuhan untuk tumbuhan yang muda. Deficiency akan menyebabkan yellowish young leaf. Young leaf tu akan yellowish lah ya. Dia ada kesan daripada deficiency. Seterusnya kita ada manganis. Manganis function dia activate photosynthesis enzim. Dia activate. Jadi kalau dia tak activate, enzim tu tak boleh nak berfungsi. Seterusnya cell respiration. Dia membantu dalam cellular respiration. Apa fungsi utama cell respiration atau cellular respiration ni? ATP. Ya, ATP, untuk penghasilan ATP. Kemudian nitrogen metabolism. Jadi nitrogen ni penting untuk apa? Nitrogen ni yang akan membantu dalam pertumbuhan. Nampak tak ni? Sini nitrogen. Dia adalah main component protein, nucleic acid, photosynthesis, respiration. Jadi banyak benda sebenarnya yang memerlukan, sangat-sangat memerlukan nitrogen. Jadi nitrogen ni adalah makronutrien. Ya, jadi sekarang ni untuk penghasilan nitrogen yang boleh digunakan oleh tumbuhan ni, dia memerlukan manganis. Dia memerlukan manganis. Jadi nitrogen metabolism. Seterusnya deficiency. Apa akan berlaku jika kurang manganis ni pada tumbuhan? Network of dark green leaf vein with background of light green. Jadi network of dark green leaf vein ni with background of light green. Jadi ada sesuatu berlaku pada leaf vein ni, jadi dark green. Between leaf vein have light brown and grey spot. Itu yang berlaku pada tumbuhan lah. Seterusnya adalah boron. Boron function dia assist calcium ion uptake by the roots. Jadi dia akan membantu dalam pengambilan ion kalsium oleh akar. Kemudian dia akan membantu dalam pergerakan sukros. Jadi sukros ni selalunya dihasilkan di daun. Jadi dengan adanya boron ni, boron akan bantu pergerakan sukros. Translocation ni pergerakan lah. Translokasi, pergerakan. Okey. Deficiency, kita akan belajar nanti translocation dalam bab seterusnya, kalau tak salah cikgu, bab yang keempat. Deficiency, abnormal growth. Dia akan menyebabkan abnormal growth. Death of terminal bud. Terminal bud ni selalunya ada di hujung, kawasan hujung pucuk ya. Terminal bud ada di hujung pucuk. Jadi leaf akan become thicker, roll up, dia akan jadi fragile. Dia rapuh, dia mudah rosak ataupun mudah musnah. Seterusnya kita ada zinc. Zinc function dia apa? Involved in the leaf formation. Dia terlibat dalam penghasilan leaf. Kemudian dia juga terlibat dalam penghasilan oksin. Oksin ni adalah hormon. Nanti akan belajar tentang oksin ni, bagaimana oksin ni membantu dalam proses cell division ataupun dalam membantu dalam pertumbuhan. Zinc juga adalah cofactor in carbohydrate metabolism. Seterusnya deficiency, leaf surface spotted with chlorophyll part. Dia akan ada stunted growth. Ni baca pun boleh faham sebenarnya ya. Copper, function copper ni involved in nitrogen metabolism. Tadi cikgu dah terang sedikit tentang nitrogen metabolism kan. Yang ini selain daripada yang atas tu, kita ada mana tadi tah? Ni manganis ni, kita ada juga copper yang terlibat dalam nitrogen metabolism. Okey, metabolism. Jadi ada proses yang melibatkan nitrogen ni, dia memerlukan kehadiran copper dengan manganis tadi ya, manganis ya. Okey, seterusnya deficiency. Deficiency, young shoot apex die. Terminal leaf have brown spot. Plant akan stunted.
plant akan stunted. Kemudian kita ada nickel. Nickel function dia component of the plant enzyme. Okay, component of the plant enzyme. Plant enzyme break down urea to ammonia. Jadi plant enzyme break down urea to ammonia. Ini function dia lah. Dia akan pecahkan urea ni kepada ammonia. Seterusnya deficiency akan ada stunted growth, crop production reduce, end of leaf burn effect due to urea accumulation. Jadi dia tak boleh pecahkan urea kepada ammonia ni. Jadi ammonia ni akan berkumpul. Jadi bila dia berkumpul, dia akan ada burn effect dekat dia punya end of leaf. Di hujung-hujung daun tu ada seolah-olah macam terbakar. Seterusnya kita ada molybdenum. Molybdenum ni function dia protein synthesis, terutama sekali dalam nitrogen fixation, nitrite reduction. Okey, di dalam protein synthesis. Deficiency dia akan menyebabkan chlorosis between matured leaf vein, leaf color become pale green, crop production decrease. Ya, jadi banyaklah ya yang terlibat dalam proses yang terlibat yang memerlukan makronutrien dengan mikronutrien. Mikronutrien ni dalam kuantiti yang sedikit, makronutrien dalam kuantiti yang banyak. Memang banyak nak kena ingat. Cikgu dulu waktu belajar pun tak ingat semua benda ni. Jadi payah lah kan. Kadang-kadang kita duk target tu 1-2 soalan, mungkin dia tanya, jadi hilang markahnya itulah. Sebab nak ingat tu ambil masa yang agak lama. Dan kalau nak ingat pun, ingat benda-benda yang sangat-sangat penting. Sebagai contoh nitrogen ni. Nitrogen ni adalah yang suka jugalah ditanya, ya, suka juga ditanya dalam soalan-soalan objektif, objektif mengenai deficiency dia akan menyebabkan apa. Tapi kalau nak ingat yang lain, cikgu pun tak ingat ya. Waktu belajar degree dulu ambil plant fisiologi pun tak adalah ingat sangat tentang nutrien-nutrien ni. Quite difficult sebenarnya, terlampau banyak sangat maklumat. Tapi kalau kamu boleh ingat, it's a good thing for you. Ya, kalau kamu boleh ingat, baguslah untuk kamu. Kalau tak ingat, kena reda je lah ya. Seterusnya kita ada bahagian melibatkan akar yang ada dalam silibus ni. Cikgu kena terang lah. Dia suruh cikgu terangkan tentang akar, jadi cikgu cubalah untuk terangkan tentang akar. Jadi fungsi akar ni, function akar, function of root ni akan support strength to anchor the plant in the soil. Jadi dia akan cengkam tanah tu supaya nanti pokok tu dapat terus membesar ke udara, meninggi ke udara, meninggi ke atas lah, supaya dia dapat memaksimumkan penerimaan cahaya matahari. Sebab kalau dia rendah, pokok lain tinggi, dia akan lindung cahaya matahari daripada pokok yang rendah tadi tu. Jadi dia kena cuba sedaya upaya untuk tinggikan. Jadi bila dia tinggi, pokok tu akan semakin berat bahagian atas, ranting akan semakin banyak, daun akan semakin banyak. Jadi kalau dia tiada akar yang kuat, bila angin datang dia senang nak tumbang. Sebab tu akar ni penting sebagai dia menyokong, dia sebagai penguat, dan dia akan cengkam tanah tu supaya nanti kalau ada sesuatu yang berlaku di persekitaran, dia dapat kekal pada keadaan dia, ketinggian dia. Dia tak mudah nak jatuh. Jadi dia juga berfungsi sebagai absorb water, mineral salt from soil. Kemudian dia akan transport to stem. Stem ni batang lah. Dan kemudian daripada stem ni pergi ke leaf. Jadi dia akan bantu dalam penyerapan air dan mineral salt lah daripada tanah. Tanah ni dia akan membekalkan nutrien-nutrien tu kebanyakannya. Makronutrien dengan mikronutrien datang daripada tanah. Okey, root ni dia ada bahagian structure external dengan internal. Jadi untuk external ni dia ada root collar, root hair, root cap. Okey, root hair, root cap. Okey, root collar. Root collar ni bahagian sini. Ya, bahagian dia nak masuk ke tanah tu kan, root collar. Root hair dengan root cap. Kemudian internal pula kita ada epidermis, cortex, endodermis, vascular cylinder. Inilah okay, bahagian dalam. Kita pergi dulu kepada external, root collar. Part of root connected to base of the plant stem. Okay, dia part of the root dekat sini ni
yang connected to base of the plant stem. Ni plant stem, ni base dia. Dia dah mula bahagian bawah ke akar. Senang sajalah kan. Bahagian tu dia connect dengan bahagian atas plant stem tu, batang dia, kemudian dekat bahagian akar bawah. Kita panggil sebagai root collar. Dia collar. Macam collar kita tu, dia menghubungkan antara bahagian badan kita dengan bahagian leher kita. Okey, dia berada di situ. Minta maaf lah ya. Bila bercakap banyak ni, angin banyak masuk, dia mula nak terkeluar macam-macam, terkeluar angin. Kamu nak marah kat cikgu ni apalah. Okey. Kemudian root hair. Root hair tu adalah rambut akar. Rambut akar ni yang nipis-nipis, yang kecil-kecil, yang halus-halus ni, supaya dia dapat memaksimumkan dia punya luas permukaannya. Jadi bila dia memaksimumkan luas permukaannya, lebih banyak air, lebih banyak garam, minerals, nutrien-nutrien yang dapat diserap masuk ke dalam akar. Jadi dia adapted from the epidermal cell of root. Jadi bahagian luar sel tu, dekat root tu, ke akar tu, dia ada epidermal cell. Jadi epidermal cell ni dia akan ada adaptasi, dia ada pengubahsuaian bentuk dan struktur dia, sehinggalah dia membentuk rambut akar. Okey, dia adalah pengubahsuaian daripada epidermal cell of root. Jadi dia akan naikkan luas permukaan. Kenapa dia nak naikkan luas permukaan? Supaya dia lebih banyak bersentuhan dengan tanah. Jadi bila dia banyak permukaan yang bersentuhan dengan tanah, lebih banyak nanti dia boleh berlaku penyerapan air dan penyerapan garam mineral. Jadi tumbuhan tu akan dapatlah sepenuhnya nutrien-nutrien, air-air yang diperlukan, okey, untuk semua proses hidupan dia. Untuk respirasi dia, untuk fotosintesis, untuk proses mitosis, untuk proses meiosis, okey, untuk penghasilan bahagian daun yang baru ke. Jadi di situ akan digunakan semua nutrien-nutrien tu yang berasal daripada akar. Jadi dia akan increase water uptake, increase mineral stock. Kemudian no cuticle layer for water absorption. Jadi dia tak perlukan cuticle layer macam daun. Daun dia kena ada cuticle layer, dia waxy layer, supaya dia dapat mengurangkan kehilangan air, kurangkan transpiration tu, evaporation. Jadi bahagian akar dia tak perlu cuticle ni sahaja. Tak perlu cuticle sebab apa? Sebab dia duduk pada kawasan yang tak terdedah dengan udara. Dia tak terdedah dengan udara, dia duduk dalam tanah. Jadi lagi satu, kenapa no cuticle layer? Untuk water absorption. Air itu mudah nak bergerak. Tapi kalau dia ada cuticle layer yang dia tak dia akan kurangkan kehilangan air apa semua. Ni susahlah air nak masuk ke dalam root hair tu. Rambut akar ni akan susah air nak bergerak masuk, disebabkan ada permukaan yang berlilin ni. Jadi dia tak memerlukan benda tu. Kemudian dia ada lush vacuole supaya dia dapat menyimpan air dan menyimpan mineral salt. Okey, jadi vacuole ni dia adalah tempat di mana air boleh disimpan, mineral salt pun boleh disimpan. Jadi antara tempat lain yang boleh simpan air dan mineral salt ni adalah cytoplasm lah. Tapi untuk plant ni dia ada vacuole yang lebih bagus dalam penyimpanan air dan penyimpanan mineral salt. Seterusnya kita ada root cap. Okay, root cap bahagian hujung ni. Jadi root cap ni located at root tip, protect root from damage when penetrate the soil. Jadi kamu kena ingat, akar tu semakin lama semakin panjang dia, semakin ke dalam tanah dia akan berlaku tumbesaran. Jadi bila dia semakin panjang, semakin ke dalam, semakin mencucuk tanah tu, jadi ada permukaan yang akan ditolak, akan ada permukaan yang akan menolak tanah tu supaya dia dapat tembus lagi ke dalam tanah. Jadi untuk elakkan ruangan atau bahagian epidermal cell yang kemungkinan akan rosak disebabkan oleh geseran yang berlaku, jadi dia ada permukaan yang dia panggil sebagai root cap yang akan melindungi root tip, hujung akar,
Jadi dia tak nak lah. Jadi dia ada root cap yang akan membantu dalam perlindungan root tip dia. Jadi ini yang bahagian root, bahagian akar, ya. Jadi hopefully kamu boleh bayangkan lah apa yang cikgu sebut ni. Cikgu pun kadang risau juga. Bukan apa, selalunya mengajar dalam kelas, ada pelajar-pelajar di hadapan, dapatlah tengok muka kamu. Kalau tak faham tu mungkin berkerut dia lebih sedikit, mungkin kamu angkat tangan nak tanya soalan, okay? Tapi bila mengajar dalam pembuatan video ni, cikgu pun tak pasti kamu faham ke tak. Kalau dalam kelas tu mungkin boleh diulang-ulang lah, 1 kali ke 2 kali ke 3 kali ke. Ada kali tu cikgu ulang sampai 10 kali. Cikgu pun tak tahulah student tu yang memang dia slow berbanding kawan-kawan, atau cikgu yang mengajar ni tak apa nak bagus sangat, ya. Tapi kamu kan video ni pun kamu dengar, mungkin buku kamu pun cikgu beli, buku kamu cikgu beli pula, buku cikgu ni kamu beli, ataupun kelas lagi kat sekolah lagi kamu belajar, pergi tuition pula lagi, mungkin dapat membantu kamu untuk terus faham dan faham, ya. Dia yang paling utama sekali bukan cikgu, ya. Yang paling utama sekali kamu tu yang nak jawab exam. Cikgu dah ambil dah exam, dah lepas dah SPM tu, dapat A lah, ya. Kemudian masuk matrikulasi, adalah semester pertama tu dapat A, semester kedua dapat B+. Okay, masuk universiti ambil biology juga. Dah lepas dah zaman jawab-jawab exam ni. Okay, tak nak fikir dah lah, ya. Ni zaman kamu pula lah. Seterusnya kita ada bahagian akar. Bahagian akar ni struktur internal structure dia. Okay, internal structure dia kamu boleh buka muka surat 66. Jadi kalau kamu berminat nak nota cikgu ni, kamu boleh beli, ya. Harga dia RM30 sahaja kalau untuk warna. Kalau yang tak warna tu, untuk BI ni tak ada lagi. Cikgu tak sempat nak pergi photostat lagi, ya. Tambah sekarang ni bulan puasa, nak raya pula kan, dia tu tak sempat lagi. Tapi yang warna ada lah, warna ada. Kalau kamu berminat boleh mesej cikgu lah, 0113383747. Cikgu ada letak juga dekat atas video ni, ada maklumat nombor telefon. Dekat ruangan description pun ada nombor telefon, boleh mesej cikgu. Cikgu minta maaf lah, kadang-kadang cikgu tak sempat nak jawab soalan kalau kamu tanya, ya. Bukan apa, cikgu ni banyak benda cikgu nak kena buat sehari-hari ni. Kadang-kadang tak sempat untuk diri sendiri ni. Ini pun ada duk tanya kenapa cikgu tak sambung lagi video bab ketiga, bab keempat, kemudian bab-bab yang seterusnya. Okay, waktu cikgu buat video ni tak siap lagi lah bab keempat. Nanti dah siap bab keempat, adalah video dalam channel cikgu tu. Cikgu dah merapu pergi ke tempat lain ni, duk cerita pula kan. Jadi kita pergilah kepada bahagian akar. Bahagian akar ni sebenarnya kamu dah belajar pada bab yang pertama dulu, ya. Bab pertama dulu ada kita belajar sedikit tentang bahagian akar ni. Ada bahagian epidermis, ada bahagian primary xylem, ada bahagian primary phloem, ada secondary xylem, secondary phloem, ada bahagian cortex, ada bahagian epidermis. Dah sebut epidermis tadi, ya. Okay, ada cambium vascular yang akan terlibat dalam secondary growth. Secondary growth, pertumbuhan sekunda pada akar. Jadi yang terlibat dengan paling banyak sekali adalah cambium vascular lah. Di situ nanti bila berlaku mitosis, pembahagian sel atau cell division, dia akan ada pembentukan secondary phloem dengan secondary xylem. Ya, itu saja yang dalam pertumbuhan sekunda dan primer tu. Primer tak ada lah pertumbuhan sekunda. Okey, kita pergi dulu kepada bahagian epidermis. Jadi epidermis ni adalah permukaan yang luar ni. Permukaan yang luar ni. Permukaan yang luar. Jadi kalau macam dekat bahagian batang tu, kalau di hujung sekali, epidermis ni akan shed. Dia akan merekah disebabkan oleh pertambahan diameter hasil daripada pertambahan bilangan secondary xylem dengan secondary phloem. Okey, secondary xylem dengan secondary phloem. Sel are closely arranged. Epidermis ni sel dia adalah closely arranged. Sel dia sangat rapat di antara satu sama lain. Kemudian dia akan membantu dalam pengangkutan air, facilitate water movement in roots.
Sebab apa? Sebab dia ada thin cell wall saja. Dengan dia ada thin cell wall, jadi tak susah sangatlah air nak bergerak. Kemudian water permeable cell membrane. Jadi cell membrane tu more on water permeable. Dia senang nak keluar dan masuk dekat epidermal cell. Epidermal cell elongated toward the lateral side from the outer wall from the root hair. Jadi dia ada bahagian epidermal ni yang akan membentuk root hair. Okey, dia akan membentuk root hair. Dia epidermal cell dia akan membentuk root hair supaya nanti dia akan luaskan lagi permukaan yang bersentuhan dengan tanah. Kenapa dia nak luaskan permukaan yang bersentuhan dengan tanah, yang exposed to the soil, so that they have a higher rate of water absorption and mineral salt absorption. Lebih banyak nanti air dan mineral salt akan masuk ke dalam root hair ni. Okey, itu kita pergi kepada epidermis. Kita masuk ke dalam sikit, kita ada cortex. Okey, cortex located under the epidermal layer. Jadi dia ada thin cell wall, akan help in the water movement. Dia ada thin cell wall, help in water movement. Jadi dinding sel dia nipis sajalah. Nanti kita akan tengok lagi sedikit tentang cortex ni bila masuk bab yang keempat, transport in plant. Transport ni melibatkan pergerakan air dan pergerakan mineral salt. Okey, mineral salt. Nanti akan belajar pada bab yang seterusnya. Thin cell wall help water movement. Sel waktu ni loosely arranged. Kemudian waktu ni juga dia akan assist, akan membantu dalam pertukaran gas. Most cortex consists of parenchyma cell. Ini kamu boleh lihat pada muka surat 66 dan 67 Seterusnya kita ada dekat dalam sedikit, iaitu melibatkan endodermis. Okey, endodermis ni struktur ini. Jadi endodermis ni kejap nah. Betul lah. Yang ni cortex. Kamu boleh tengok dalam buku teks tu, tak pernah nampak dia punya labeling dia tu. Yang luar sekali kita ada epidermis. Okey. Kemudian yang tengah sedikit, di antara endodermis dengan epidermis tu kita ada cortex. Jadi yang ini adalah endodermis. Yang ni endodermis. Kemudian endodermis ni apa fungsi dia? Layer that separate the cortex and vascular cylinder. Jadi vascular cylinder ni dia melibatkan xylem dengan phloem ni. Xylem dan phloem, vascular cylinder. Jadi cell are closely arranged, one cell thick. Most cell have a suberin or lignin thickening. At wall form Casparian strip. Nanti kita akan belajar dalam bab seterusnya tentang Casparian strip ni. Sebab apa tak salah cikgu, dia ada menghalang air untuk across Casparian strip ni. Jadi endodermis ni allow water, mineral salt absorbed from soil to enter the vascular cylinder. Jadi endodermis ni akan membantu dalam air, pengangkutan air. Dia ada teknik dia, cara macam mana dia nak angkut air ni ya. Dia ada cara dia lah. Nanti kita akan pergi kepada bab yang keempat nanti, macam mana air tu nak diangkut daripada akar masuk pergi ke stem. Daripada akar masuk ke stem. Jadi air tu nak tak nak, dia kena across the epidermis, dia kena merentas epidermis, dia kena merentas cortex, dia kena merentas endodermis, supaya nanti dia dapat pergi ke vascular cylinder. Kan air warna biru, air itu daripada luar akar ni air, kemudian dia akan masuk ke root hair. Daripada root hair akan pergi ke epidermis, daripada epidermis dia akan pergi ke cortex, daripada cortex dia akan lalu dekat endodermis, daripada endodermis dia akan pergi ke xylem. Xylem akan angkut pergi ke stem. Yang xylem yang berada dalam stem tu, kemudian dia akan pergi angkut pergi ke daun, ke leaf. Jadi air itu kemudian akan digunakan untuk apa? Salah satunya adalah untuk menyejukkan daun tu. Bila transpiration tu berlaku, air itu akan hilang, kemudian dia akan angkut, dia akan bawa sekali haba yang ada dalam pokok tu. Pokok tu akan kurang lah dia punya suhu nanti. Seterusnya yang paling utama sekali, apa fungsi air? Fotosintesis. Dia memerlukan air. Dia ada fotolisis. Air tu akan dipecahkan, dia akan jadi ion hidrogen dengan elektron dan oksigen.
Jadi ion hidrogen, ion elektron tu akan digunakan untuk penghasilan NADPH, dan elektron tu akan digunakan untuk penghasilan ATP. NADPH, ATP ni akan digunakan dalam Kelvin cycle ataupun tindak balas gelap. Okey, tindak balas gelap. Kita panggil apa? Tahu bahasa ni dalam bab sebelum ni. Ya. Jadi dia akan berlaku di stroma. Stroma, bukan stoma ya, stroma. Ni ulangan lah. Kemudian kita ada vascular cylinder. Cik tukar warna. Vascular cylinder, root core consists of xylem, phloem tissue surrounded one celtic pericycle cell tissue. Pericycle involved in the secondary growth, formations of the lateral root. Jadi xylem, phloem arranged in the star-shaped pattern. Okay. Pericycle ni cikgu salah. Pericycle ada kat bahagian bawah tu. Okay. Endodermis. Okay. Kamu tengok betul-betul dia mana ni. Dia situ pericycle yang kat dalam ni lagi. Okay. Involved in the secondary growth, formation of lateral root, usually xylem, phloem arranged in the star-shaped pattern. Okay, involved in the star-shaped pattern. Okay, itu sajalah yang melibatkan internal dengan external root structure. Seterusnya bahagian yang terakhir, kita ada nutritional adaptation of plant. Parasitic plant. Parasitic plant, jadi growing on other plant. Jadi parasitic plant ni dia hidup pada tumbuhan yang lain. Jadi bila dia hidup pada tumbuhan yang lain, dia pula dipanggil sebagai parasitik. Dia terlibat dalam ambil nutrien daripada host. Jadi dia ambil nutrien daripada host. Ya. Root penetrate stem up to vascular bundle of host. Jadi root pokok ni akan pergi cucuk pada bahagian batang tu, kemudian dia akan memanjang sehinggalah dia sampai pada vascular bundle yang ada xylem dengan phloem tadi. Jadi dekat akar pokok perumah dia tu akan ada pergerakan air, nutrien, ada pergerakan bahan-bahan daripada fotosintesis di dalam phloem kan. Jadi sekarang ni akar dia tu dah duduk di dalam vascular bundle dan dia akan serap organic substance, mineral and water. Jadi sekarang ni dia tak perlu nak buat apa-apa susah-susah ke, tak perlu nak dia terlampau sangat menjalankan proses fotosintesis. Dia dapat hasilkan pula. Dia dapatlah semua nutrien yang diperlukan untuk dia teruskan kehidupan. Jadi orang lain yang bekerja, dia dapat hasilnya. Jadi dia akan grow faster, flourish where host malnourished. Jadi dia akan flourish, dia akan grow faster. Dia akan semakin banyak, semakin bagus keadaan dia. Sebaliknya bagi perumah pula akan malnourish. Dia akan kurang semua nutrien-nutrien tu, dia akan kering dan akhirnya akan mati. Example kita ada Rafflesia, pokok Rafflesia lah kan. Kamu pun tahulah, boleh type dekat Google tu Rafflesia. Kemudian kita ada epiphytic plant. Epiphytic plant ni dia duduk juga pada tumbuhan yang lain. Kita panggil sebagai perumah lah. Tapi dia tak serap nutrien. Dia bukan parasit. Dia yang jalankan sendiri fotosintesis. Kenapa dia duduk pada tumbuhan yang lain? Supaya dia duduk pada satu ketinggian untuk memaksimumkan penerimaan cahaya matahari dia. Jadi dia duduk pada kawasan-kawasan tinggi itu supaya nanti dia dapat senang cahaya matahari. Ya. Jadi not harm to the host. Kemudian dia ada swollen stem. Okay, swollen stem, store water. Kemudian kita ada carnivorous plant. Carnivorous plant. Ini rarely lah, kita jarang lah jumpa ya. Carnivorous plant ni kat hutan-hutan tebal tu adalah selalunya. Jadi dia jalankan juga fotosintesis. Pada waktu yang sama, dia hasilkan nektar. Jadi nektar dia ni akan menarik perhatian insek. Jadi nektar ni duduk dalam cup to trap
prey. Jadi insek itu akan datang, kemudian pada waktu yang sama insek itu bila dia terperangkap dalam cup ni, dia akan dicernakan oleh tumbuhan tu. Jadi di situ ada enzim pencernaan, digestive enzim yang akan mencernakan, dan dia dapatlah nutrien yang dia nak. Okey, live on soil lack nitrogen source. Jadi terutama sekali tumbuhan yang hidup pada tanah-tanah yang kurang nitrogen ni. Jadi nak tak nak dia kena dapatkan nitrogen daripada serangga-serangga yang mati. Macam mana serangga tu mati? Dia buat ataupun struktur tumbuhan tu dia ada perangkap. Dalam perangkap tu ada nektar. Tumbuhan bila masuk dalam perangkap tu, dia terperangkap dalam tu, ada digestive enzyme yang akan cernakan, akan tukarkan serangga-serangga ni kepada nitrogen untuk kegunaan tumbuhan tu. Jadi cikgu dah cubalah ya untuk terangkan bab yang ketiga chapter 3 ni, nutrition in plant. Jadi kalau kamu nak secara mendalam ataupun nak buat bacaan kamu sendiri, kamu kena baca buku teks lah. Dia daripada muka surat 60 tadi ya, sehingga yang seterusnya buku teks. Dan untuk video yang seterusnya cikgu akan terangkan chapter 4, transport in plant, pengangkutan dalam tumbuhan. Jadi ini adalah yang tadi sebut tadi kan, root hair, dia ada epidermis, ada cortex, ada endodermis, ada pericycle, kemudian dia akan masuk ke vascular bundle tadi, dia ada xilem tadi ya, kemudian dia angkut pergilah ke bahagian batang, kemudian di daun pula akan ada proses fotosintesis, penghasilan glukosa. Jadi di glukosa tu bila penghasilan dia nak angkut pergi ke batang lah ataupun pergi ke akar. Jadi dia akan melalui phloem. Jadi sini ada phloem, nanti akan angkut bahan-bahan glukosa tadi, bahan-bahan gula hasil daripada proses fotosintesis. Jadi nanti pada bab video yang seterusnya cikgu akan cuba terangkan transport in plant ni. Jadi dengan harapan kamu boleh faham lah. Okey, itu sajalah ya.